Banting. Terima kasih Tuan Speaker. Soalan saya yang kedua. Terima kasih Yang Berhormat Tuan Speaker. Yang Berhormat Banting ingin bertanyakan soalan berhubung dengan status kemajuan pembinaan lebuh raya Pantai Barat ataupun WCE di daerah Kuala Langat khususnya dan negeri Selangor amnya. Untuk makluman Yang Berhormat, Kerajaan Negeri telah dimaklumkan melalui Lembaga Lebuh Raya Malaysia LLM bahawa status kemajuan pembinaan lebuh raya Pantai Barat di daerah Kuala Langat iaitu Seksyen 1 dan Seksyen 2 sehingga September 2020 adalah masing-masing ialah 70.71% dan 50.34%. Manakala kemajuan bagi keseluruhan kemajuan projek WCE di negeri Selangor adalah pada tahap 61.22%. Pendetailan perinciannya adalah seperti berikut. Untuk Seksyen 1 daripada Banting ke SKVE, kerja-kerja yang terlibat buat masa ini ialah kerja-kerja tanah di sebahagian daripada kawasan ini, masih lagi kerja-kerja tanah dan menanam cerucuk. Juga kerja-kerja jalan di sebahagian yang lain itu ialah di peringkat subgrade dan juga subbase. Dan juga kerja-kerja paritan serta penanaman cerucuk yang saya sebutkan tadi. Dan sebahagian yang lain ada pembinaan pile cap, pile dan juga crosshead dan launching telah berlaku di sekitar 70.7%. Di Seksyen 2 iaitu daripada SKVE ke Kesas, kerja-kerja sedang peningkatan kepada kerja-kerja pengukuhan tanah dengan stone column-nya dan juga pembuangan tanah-tanah gambut, pit removal dan juga kerja-kerja penambakan lapisan pasir sedang berlaku di sekitar 50.34% kemajuan. Untuk bahagian B soalannya ialah berhubung dengan mesyuarat atau penyelarasan yang diadakan di negeri Selangor. Satu jawatankuasa sebenarnya memang wujud dipanggil jawatankuasa pemantauan pelaksanaan lebuh raya di dalam negeri Selangor, di mana mesyuarat ini, jawatankuasa inilah yang memantau semua kemajuan projek-projek lebuh raya di negeri Selangor. Telah ditubuhkan bertujuan untuk memantau pelaksanaan semua projek lebuh raya dalam negeri Selangor dengan mematuhi segala syarat yang telah ditetapkan. Berikut adalah tarikh-tarikh mesyuarat yang telah diadakan yang dipengerusikan oleh Yang Berhormat Pengerusi Jawatankuasa Tetap Infrastruktur dan Kemudahan Awam dari tahun 2018 hingga 2020. Pada tahun 2018 telah diadakan pada 11 Julai 2018. Pada tahun 2019 dua kali diadakan, iaitu 8 Mei 2019 dan 20 November 2019. Dan pada tahun ini, tahun 2020 pada 12 Februari 2020 yang diurustiakan oleh Plan Malaysia Selangor. Selain itu, satu mesyuarat penyelarasan berkaitan dengan isu pelaksanaan lebuh raya West Coast Expressway ini telah diadakan pada 15 Januari 2020 yang dipengerusikan oleh Pengarah Unit Perancangan Ekonomi Negeri. Oleh bagaimanapun, pemilik konsesi sentiasa dipantau oleh LLM, Kementerian Kerja Raya Malaysia dan JKR. Sebarang pengemas kinian maklumat sentiasa disalurkan kepada negeri melalui UPEN. Termasuk maklumat yang dibentangkan sehingga September 2020 ini. Sekian. Soalan tambahan. Ya, Banting. Pertama, terima kasih kepada Tuan Speaker, terima kasih kepada Yang Berhormat Yang Berhormat Esko yang menjawab. Soalan saya berkenaan dengan progres kemajuan ini. Tadi disebut 2% iaitu 70 dan 50%, 70 lebih. Saya tidak pasti apakah sasaran asal. Adakah ianya behind schedule or ahead of the schedule. Dan saya juga ingin bertanya tentang jawatankuasa pemantauan yang telah diadakan lebih kurang 2 ataupun sekali setahun ke 2 kali setahun sejak tahun 2018. Adakah ahli-ahli yang berhormat termasuk wakil rakyat dari pembangkang dan juga kerajaan dijemput untuk hadir ke mesyuarat ini? Adakah wakil daripada pegawai kerajaan seperti Majlis Perbandaran Kuala Langat dan pejabat tanah juga dijemput hadir untuk memberi input dalam mesyuarat ini? Kerana perkara ini saya ingin bertanya jarang disebut dalam jawatankuasa infra di Majlis Perbandaran dan orang ramai agak tidak tahu tentang progres dan juga masalah yang melibatkan projek WCE ini, khususnya di Seksyen 1 dan Seksyen 2. Soalan saya. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Banting tentang soalan tambahan itu. Yang pertamanya berhubung dengan status projek ini memang ada berlaku kelewatan.
sasaran barunya ialah pada 2024 siapnya lebuh raya ini, sedangkan pada awalnya 2022 atau awal 2023. Debat kelewatan ni antaranya sebabnya ialah ada dua sebab utama. Pertama ialah isu tanah yang berlaku di Seksyen 1, 2 dan 3 ini ialah lot di 1, 2, 3 ni ada beberapa kes lot tanah yang belum diselesaikan yang terpaksa mengambil masa dan sedang cuba diproses untuk diselesaikan. Dan juga berhubung dengan jajaran baru yang berlaku di pakej 7 ya. Pakej 7 iaitu yang di Tanjung Karang. Ada berlaku perubahan jajaran menyebabkan prosesnya terpaksa dilambatkan untuk mendapatkan pengambilan tanah yang berlaku di kawasan berkenaan. Dua ini telah menyumbang kepada kelewatan projek ini dan ditambah pula dengan PKP pada tahun ini. Jadi kebimbangan mengikut jadual terbarunya memang akan berlaku kelewatan lagi, dan saya telah meminta pihak Plan Malaysia untuk memanggil mesyuarat seterusnya. Kita boleh panggil masa semasa kalau nak buat mesyuarat ini, tidak ada masalah, untuk melihat semula beberapa projek lebuh raya yang dijadualkan tahun ini sebenarnya semua dah siap, tapi telah berlaku kelewatan, termasuklah WCE dan juga EKVE pun akan berlaku kelewatan projek disebabkan oleh PKP. Itu antaranya. Yang keduanya, mesyuarat penyelarasan ini memang dianggotai oleh semua jabatan-jabatan berkaitan, termasuk daripada pejabat daerah dan juga PBT yang berkaitan. Memang dijemput dalam mesyuarat ini untuk hadir dan juga untuk terlibat sama dalam memberi keputusan. Terima kasih. Saya ingin bertanya, mengapakah ahli... Bagi Sungai Buruh lah. Ya. Terima kasih Tuan Speaker. Terima kasih juga kepada Yang Berhormat Esko yang telah menjelaskan tentang perubahan jajaran baru, terutamanya projek WCE ini yang melibatkan kawasan Tanjung Karang dan juga dua kawasan iaitu Dun Sungai Burong dan juga Dun Permatang. Jadi sebenarnya juga melihat kawasan Yang Berhormat Tuan Speaker iaitu Sekincan yang kita telah tertunggu sekian lama, penantian yang sehingga sekarang masih belum berjalan. Jadi saya ucapkan terima kasih kerana dengannya WC ini telah buat penjajaran baru. Tapi soalnya sekarang ni oleh kerana begitu lama, kita nak tahu bila jajaran baru ni akan mula dilaksanakan. Yang kedua, adakah jajaran baru ini akan mengelak daripada rumah-rumah, bangunan rumah di atas lot-lot yang diambil semula. Sebab kita menerima aduan terutamanya daripada kawasan saya dan Sungai Burong bahawa rumah mereka ini juga akan terjejas mengikut jajaran lama. Jadi terutama dalam masalah COVID sekarang ini dan rakyat mengalami beban hidup, mungkin kalau dapat dielakkan daripada itu adalah lebih baik. Mohon penjelasan. Terima kasih Yang Berhormat Sungai Burong. Untuk makluman semua, sebenarnya jajaran yang ada sekarang ini sebenarnya jajaran asal. Kemudian telah ditukar separuh jalan kepada jajaran yang dikatakan jajaran baru. Tetapi selepas kerajaan Pakatan Harapan mengambil alih dan kita membuat kajian semula, bak disyaratkan kena ada SIA ataupun Social Impact Assessment dibuat di situ. Jadi berdasarkan pada kajian yang dibuat SIA itu mendapati bahawa jajaran asal tu yang sebenarnya yang paling terbaik dalam menyelesaikan masalah jajaran bagi WCE di bahagian pakej 7 ini. Jadi sebab itulah kita kembali kepada asal sebenarnya, mengambil pakej yang berkenaan untuk dilaksanakan. Sebab itu dia melambat sikit prosesnya, dan memang dalam kajian itu juga kita memberi perhatian kepada mengelakkan semaksimal mungkin, mengelakkan daripada gangguan kepada rumah-rumah yang berkaitan. Tetapi tidak dapat nafikan bahawa kawasan itu agak padat, jadi tentulah akan kena juga, cuma kita meminimalkanlah ya kesan daripada jajaran ini. Dan juga untuk makluman semua, perlu dipaham di sini bahawa ini melibatkan 10 km ya kawasan ini. Perlu dipahami juga bahawa daripada Tanjung Karang ke Sabak Bernam ini dia tidak terletak di bawah WCE ya. Dia adalah di bawah JKR pusat. Jadi jalan-jalan itu pembinaan, pengawasannya semua terletak di bawah kerajaan pusat, JKR pusat, Kementerian Kerja Raya, dan mereka bertanggungjawab untuk memastikan jalan-jalan ini mengikut spesifikasi highway lebuh raya. Kerana kita tidak mahu, saya dah sebut banyak kali perkara ini dalam Dewan Yang Mulia ini pun saya dah sebut, dan dalam mesyuarat di peringkat dulu ni kami menghadiri mesyuarat tindakan negeri pun saya timbulkan isu ini untuk memastikan bahawa lebuh raya ini walaupun dia sebahagian
jalan JKR, tapi kena pastikan spesifikasinya mengikut jalan lebuh raya, kerana kita tak mau telang kita sedang memandu dengan selesa daripada Banting, tiba-tiba sampai Tanjung Karang jadi jalan lain. Sebab dia kesinambungan. Sampai kepada Sabak Bernam nanti masuk Bagan Datuk, dah highway balik. Jadi tentulah akan menimbulkan masalah bukan sahaja keselesaan, boleh membawa masalah di segi kemalangan dan sebagainya, kerana kadar kelajuannya yang berbeza dan spesifikasi. Sebab itulah proses itu telah saya sebutkan berkali-kali, dan saya mengharapkan pihak JKR Pusat, Kementerian Kerajaan Pusat akan memastikan perkara ini tidak berlaku. Kalau kita perhati di Lebuh Raya Utara Selatan, daripada Juru ke Sungai Dua tu, kita perasan itu bukan di bawah Lebuh Raya, tetapi kualitinya boleh kata setanding dengan kualiti jalan Lebuh Raya. Jadi tidak adalah gangguan sangat, kecuali kesesakannya lah, tapi dari segi spesifikasinya itu saya harapkan di Sabak Bernam tidak berlaku perkara ini untuk masa depan dan menjamin keselamatan jalan raya. Terima kasih. Ya, soalan tambahan. Ya, Banting. Terima kasih Tuan Speaker. Saya ingin bertanya, apakah Yang Berhormat bercadang untuk menjemput wakil rakyat untuk hadir ke mesyuarat penyelarasan ataupun pemantauan pada masa yang akan datang, memandangkan saya pernah berkali-kali memohon untuk berjumpa dengan syarikat ini, tetapi nampaknya syarikat ini ada keegoan dia lah, kurang responsif. Dan saya rasa terpaksa saya bertanya soalan di sini dan bertanya dan menegur kerajaan sekiranya mereka tidak responsif. Saya rasa itu adalah satu budaya kerja yang sangat teruk dan mesti diperbetulkan. Saya mohon Yang Berhormat menolong kami untuk mengatasi masalah ini. Khususnya untuk menjawab kelewatan di sini. 2024 selalu lewat. Saya mahu tanya, adakah mungkin Seksyen 1 dan Seksyen 2 boleh disiapkan sekurang-kurangnya sebelum tahun 2022? Soalan saya. Ya, Yang Berhormat Banting, semangat betul ya. InsyaAllah tak ada masalah nak jemput mana-mana Yang Berhormat yang terlibat dalam mana-mana projek highway ini di kawasan masing-masing, saya persilakan. Dan saya sebenarnya tidak ada masalah untuk menghubungi syarikat ni. Kalau perluan saya panggil, dia datang ke pejabat untuk, mungkin kita boleh panggil jemput sekali Yang Berhormat Banting untuk bersama. Cuma yang saya nak sebut di sini bahawa berhubung dengan Lebuh Raya ini, dia sebenarnya ada 7 pakej di Negeri Selangor. Daripada pakej 1 sehingga pakej 7, Seksyen 7. Jadi Seksyen 5 telah dibuka pun di kapal yang dah siap. Ya, dan yang paling dekat yang mungkin dibuka ni ialah Seksyen 4, iaitu berhampiran dengan New North Klang Street bypass ini. Ini pun dah hampir siap. Dan kita, makna dia pembukaan highway ni dia akan buat berperingkat-peringkat. Yang mana siap pakej dulu, seksyen mana dulu dia akan buka. Jadi ini antara perkara-perkara yang kita tidak tunggu semua siap baru dia buka. Ya? Jadi mana yang dah ready, dah siap, kita akan minta supaya dia dibuka untuk digunakan masyarakat setempat. Terima kasih. Tuan Speaker, soalan tambahan. Hijau.